Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membincangkan topik penjajahan. Jadi gambar yang anda lihat ialah gambar-gambar penjajah yang telah menjajah tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Sejarah bukan untuk dilupakan, tapi sejarah untuk diteladani. Sama-sama kita perolehi maklumat berkenaan penjajahan. Yang pertama, gambar pertama berkenaan dengan penjajahan Portugis. Gambar yang kedua berkenaan dengan penjajahan Belanda. Gambar yang ketiga berkenaan dengan penjajahan Inggeris atau British. Dan gambar yang keempat berkenaan dengan penjajahan Jepun. Mari kita lihat. Yang pertama ialah penjajahan Portugis. Portugis telah menaluki Melaka tanggal pada 1511. Tujuan Portugis datang ke Melaka sahaja iaitu untuk menguasai perdagangan di Timor, mengembangkan agama Kristian, di mana kedudukan Melaka ini adalah di Timor. Portugis menjajah dalam tempoh 130 tahun, di mana untuk mendapatkan 130 tahun, tahun 1641, di mana 1641 ini adalah Portugis kalah dengan Belanda, tolak dengan masa Portugis sampai di tanah Melayu. Jadi 1641 tolak 1511 dapat jawapan 130. Kerajaan Johor telah membantu Belanda. Kesan penjajahan Portugis dilihat menerusi politik, melahirkan kerajaan Melayu Johor Riau. Dari segi budaya, penggunaan istilah bahasa seperti almari, tuala, garpu, palsu, penggunaan tulisan rumi dan tarian joget. Kesan penjajahan Portugis, kita ulang. Munculnya kerajaan Johor Riau, Melayu. Yang kedua, sistem pentadbiran ketenteraan di Melaka. Ketenteraan ini ialah militer, agama Kristian disebar dan diperkenalkan. Seterusnya, kesan peninggalan terhadap seni bina ialah wujudnya kota Formosa sebagai tinggalan seni bina di Melaka. Kemudian dari sudut tarian, wujudnya tarian Portugis dance yang bernama Jingling Nona. Dari segi kemasyarakatan, wujudnya masyarakat Serani yang dari keturunan Portugis, pengenalan tulisan Rumi dan perkataan bahasa Portugis seperti jendela, almari, garpu dan tuala. Sistem pentadbiran perdagangan Portugis. Portugis telah mengenakan cukai 6 hingga 10%. Setiap pedagang perlu mendapatkan pas kebenaran. Portugis telah memonopoli barang dagangan utama, di mana membeli barang dengan harga rendah dan menjual dengan harga yang tinggi. Okay. Portugis telah mendiskriminasi pedagang Islam, di mana diskriminasi ini ialah melakukan penganiayaan dan berat sebelah. Portugis menawar Melaka selama 130 tahun, di mana semua orang tahu bahawa Portugis telah masuk Melaka pada 1511 dan Portugis telah kalah dengan Belanda pada tahun 1641. Untuk mendapatkan 130, 1641 tolak 1511 dapatlah 130. Maka selama 130 tahun Portugis menawar Melaka. Portugis telah berjaya menawan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, iaitu Alfonso ini merupakan Viceroy. Viceroy maksudnya ialah panglima. Penjajahan yang kedua ialah penjajahan Belanda. Bersaing dengan Portugis di Kepulauan Melayu untuk merebut perdagangan rempah dan biji timah. Di mana kemenangan Belanda ialah kerana kerajaan Johor lah yang telah membantu Belanda untuk menang. Kerana kerajaan Johor ingin membalas dendam kepada kerajaan Portugis, akhirnya menyebabkan kemenangan Belanda. Kemenangan Belanda ialah pada tahun 1641. Tujuan Belanda datang ke Melaka ialah untuk menguasai jalan perdagangan laut Selat Melaka dan memonopoli perniagaan biji timah di tanah Melayu. Belanda mempunyai penjajahan tempat jajahan lain, iaitu di Indonesia selain daripada Melaka dan India, di mana penjajah Belanda banyak tertumpu di Indon.
penjajah Belanda tidak banyak meninggalkan kesan kepada Melaka. Antara kesan yang ditinggalkan adalah bangunan State House di Melaka. Ini adalah bangunan State House di Melaka. Dan yang kedua, terdirinya kota Belanda di Pulau Pangkor. Okey, Pulau Pangkor di Perak lah. Tanggal 1600, British telah sampai ke tanah Melayu melalui syarikatnya, iaitu Syarikat Hindia Timur Inggeris atau SHTI. British datang pada abad ke-17. British telah mengadakan perjanjian dengan Belanda pada 17 Mac untuk menamatkan persaingan antara Belanda dan British di Kepulauan Melayu. Oleh itu, Belanda telah menyerahkan India dan Melaka kepada British, manakala British telah menyerahkan kepada Belanda Bangka Hulu dan Sumatera kepada Belanda. Okay, sebab itulah Melaka British jajah kerana Belanda telah serahkan. Belanda berjanji untuk tidak campur tangan di tanah Melayu. British dan Belanda bersetuju bekerjasama dalam perdagangan dan menghapuskan kegiatan Lanol. Kesan-kesan perjanjian Inggeris-Belanda. Yang pertama adalah pembahagian Kepulauan Melayu, perpecahan Empayar Johor Riau, persaingan kuasa antara Belanda dan British juga sengit. Sistem pentadbiran di zaman penjajahan Inggeris. Sistem yang pertama yang digunakan adalah sistem residen. Sistem residen ini ialah wakil British memerintah tanah Melayu, mana negeri yang diperintah oleh residen ini ialah Perak, Selangor, Pahang dan Sembilan. British juga telah membahagikan negeri-negeri di Melayu kepada 3 bahagian, iaitu negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dan desentralisasi, iaitu proses perluasan kuasa, pembahagian antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk semua negeri di tanah Melayu. Sistem residen. Sistem residen mula diperkenalkan dalam Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor ini berada di Perak. Sebagai semua tahu bahawa residen yang pertama berlaku di negeri Perak. Perjanjian Pangkor ialah permulaan campur tangan British masalah kemasukan residen. Kenapa residen ni boleh masuk ke dalam tanah Melayu? Yang pertama kerana berlaku perang saudara antara pembesar. Maka British datang untuk selesaikan. Berlaku pergaduhan kongsi gelap antara Puak Gihin dan Haisan, dan berlaku kegiatan Lanol di Selat Melaka. Inilah yang menyebabkan antara sebab-sebab mengapa British campur tangan dalam kerajaan Melayu. Peristiwa campur tangan. Perjanjian Barney ditandatangani antara pihak British dengan Siam, yang akhirnya membenarkan para pedagang British menjalankan urusannya di Kedah, Perak, Selangor, Kelantan dan Terengganu tanpa ancaman Siam. Campur tangan daripada British telah menyebabkan munculnya tokoh-tokoh pejuang tempatan. Antara tokoh tersebut di daerah Nanning ialah Dol Said, di mana beliau telah menentang Gubernur yang bernama Fulton. Gubernur Fulton ini telah mengenakan cukai kepada rakyat tempatan, iaitu 1/10, dan ini telah menyebabkan penentangan Dol Said di Nanning. Di Selangor, Raja Mahadi telah melakukan penentangan kerana berlaku penentangan disebabkan perang saudara antara Raja Abdullah dan Raja Mahadi untuk merebut Kelang. Di Zurai, Selangor, Tanjung Puding, campur tangan, pihak British telah menyokong Raja Ismail untuk mendapatkan Kelang, di mana pada masa ini adalah Raja Abdullah dan Raja Mahadi, mereka bergaduh, tetapi British telah campur tangan dengan menyebelahi Raja Ismail. Seterusnya penentangan di Perak menerusi tokoh Sultan Abdullah, Ngah Ibrahim, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Panda Induk dan Seputung. Di mana di Perak ialah Presiden di Perak ialah J.W. Birch. J.W. Birch telah menyekat hak kuasa Sultan untuk mengutik cukai. Sultan Abdullah dipaksa untuk tanda tangan surat penyerahan kuasa. Berlakulah campur tangan dalam adat resam orang Melayu. Inilah yang menyebabkan kenapa penentangan itu berlaku. Seterusnya di Pahang. Penentangan dilakukan oleh tokoh Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau. Sistem residen menyebabkan Sultan dan pembesar kehilangan kuasa. Di mana sistem residen yang kita tahu bahawa wakil British telah
datang ke tanah Melayu dan mengganggu campur tangan pentadbiran tanah Melayu, di mana ia menyebabkan pembesar dan sultan kehilangan kuasa. Undang-undang tanah telah menyekat sumber ekonomi. British telah menubuhkan undang-undang tanah. Sistem lesen dan permit membolehkan rakyat mengutip hasil hutan. Di mana rakyat yang ingin mengutip hasil hutan perlu mendapatkan sistem lesen dan permit. Di Kelantan, tokoh yang menentang ialah Tok Janggut yang bernama sebenarnya Haji Mat Hassan bin Munas. Beliau menentang kerana Engku Besar Jeram telah kehilangan kuasa. British telah mengenalkan sistem tanah baru, yang ini menyebabkan penentangan yang dilakukan oleh Tok Janggut dan pengenalan cukai hasil pertanian. Bermakna hasil pertanian yang diperolehi haruslah diserahkan kepada British, dan ini yang menyebabkan Tok Janggut menentang. Seterusnya di Terengganu, tokoh yang menentang ialah Haji Abdul Rahman Limbok. Tokoh ini menentang disebabkan British telah mengenakan cukai tanah dan cukai kepala. Sistem pendidikan kebaratan, mana kita tahu bahawa kerajaan Terengganu ialah kerajaan yang mempunyai pengaruh Islam yang kuat selain daripada Kelantan. PAS kebenaran untuk membuka dan memungut hasil hutan. Di Sarawak, berlaku penentangan oleh Rentap, Syarif Masaho dan Penghulu Asut. Penentangan oleh ketiga-tiga orang ini dilakukan kepada keluarga Berok. Keluarga Berok telah mengambil alih kuasa tempatan. Keluarga ini telah menghapuskan amalan tradisional penduduk tempatan, iaitu pemburu kepala. Di Sabah, tokoh yang menentang ialah Mat Saleh dan Antanom. British telah ditentang oleh Mat Saleh dan Antanom kerana British telah mengenakan cukai yang menyusahkan penduduk, menyekat amalan pertanian pindah, menjadikan penduduk tempatan hamba untuk membina jalan raya. Dan ini menimbulkan kemarahan Mat Saleh Antanom. Kesan penjajah Inggeris ada banyak, antaranya dari sudut kepelbagaian kaum, di mana China diletakkan di kawasan-kawasan pelombongan, kawasan-kawasan bandar untuk memajukan ekonomi. India dibawa masuk dan diletakkan di estate, iaitu kawasan getah. Melayu diletakkan di kawasan-kawasan pedalaman, kampung-kampung. Dan ini menyebabkan berlakunya jurang perbezaan antara kaum kerana mereka tidak mengenali antara satu sama lain. Dari sudut kesihatan, British telah menubuhkan klinik, hospital di dalam bandar dan luar bandar. Berlakulah perkembangan bandar yang pesat dengan pembinaan infrastruktur seperti sekolah, rumah, jabatan, jalan raya. Di sini adalah pengangkutan di mana pertumbuhan kereta api, jalan raya, pengangkutan darat, pengangkutan laut yang membantu. Tanggal 8 Disember 1941 berlakulah kekalahan British, di mana langit tidak selalunya cerah di tengah hari hujan tiba-tiba. Jepun telah menyerang tanah Melayu, iaitu daripada Kota Baharu, dari Kota Baharu Kelantan. Yang pertama, pertahanan laut British menjadi lemah apabila Jepun telah mengebom dua buah pertahanan British, iaitu dua buah kapal perang, iaitu HMS Prince of Wales dan HMS Repulse pada 10 Disember 1941. Kedatangan Jepun ini disebabkan oleh pemerintah yang bernama Maharaja Mikado Meiji pada tahun 1968 hingga 1662. Maharaja ini telah melaksanakan pemulihan Meiji, dasar pemulihan Meiji, di mana faktor-faktor mengapa Jepun datang ke tanah Melayu ialah kerana tanah pertanian di Jepun berkurang. Yang kedua, berlaku masalah ekonomi di negara Jepun. Jepun memerlukan kawasan baru bagi memasarkan hasil industri, dan kawasan baru itu ialah tanah Melayu. Jepun memerlukan bahan mentah seperti biji timah, getah untuk menghasilkan bahan, untuk menjadi bahan bagi negara industri, di mana ini merupakan Perdana Menteri Jepun yang pertama, Jeneral Tojo. Jeneral Tojo bekerjasama dengan Maharaja dia ataupun Sultan dia lah kalau dekat tanah Melayu, iaitu Mikado Meiji pada tahun 1968-1962.
Kemarahan tentera Jepun bermula dari Kota Baharu, Kelantan, kemudian bergerak ke Kuantan, Pahang, kemudian ke Mersing, di mana kita tahu negeri-negeri ini merupakan negeri yang mempunyai laut, di mana kemarahan tentera Jepun ialah dari laut. Okey, kemudian baru bergeraklah ke negeri-negeri yang lain. Pendudukan tentera Jepun di negara kita. Kemenangan tentera Jepun ialah disebabkan oleh persediaan perang yang teratur dan strategik. Yang kedua, alatan yang canggih. Yang ketiga, strategi yang digunakan sangat baik dan sesuai, di mana beliau datang daripada laut. Kemudian daripada laut, mereka berjalan sedikit ke pantai dan menaiki basikal. Seterusnya adalah berlaku pakatan kerjasama dengan Siam. Jepun telah menggunakan slogan Asia untuk orang Asia, di mana slogan ini adalah hanya orang Asia saja yang boleh mentadbir Asia, dan ramai pemimpin tempatan telah membantu Jepun untuk masuk ke tanah Melayu kerana mereka tidak suka dengan British. Dekat sini terlampau banyak. Dekat sini terlampau banyak tokoh-tokoh yang menentang British. Jadi tokoh-tokoh yang baru, yang tokoh-tokoh orang Melayu yang baru, mereka mengadakan kerjasama yang baik dengan Jepun, dan Jepun dapat masuk ke tanah Melayu akhirnya. Kesan pendudukan Jepun di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Pertama, kebangkitan semangat nasionalisme, iaitu semangat orang Melayu untuk merdeka. Beberapa pergerakan anti-Jepun ditubuhkan. Ini kerana setelah Jepun sampai ke tanah Melayu, beliau tidak melaksanakan apa yang Jepun cakap. Jadi, orang Melayu merasa sangat marah. Di tanah Melayu, wujudnya Malayan People Anti-Japanese, Parti Komunis Malaya dan Force 136 telah ditubuhkan. Di Sabah, gerila Kinabalu telah melancarkan pemberontakan. Di Sarawak, penentangan dijalankan secara kecil-kecilan, di mana pada masa itu Jepun telah meniupkan semangat kemerdekaan kepada penduduk tempatan. Kesan yang kedua, rakyat menderita akibat inflasi. Inflasi maksudnya ialah duit banyak dari barang. Barang sikit tapi duit banyak. Kenapa duit banyak? Sebab duit pisang itu dicetak secara berlebihan. Jepun telah kehilangan sumber ekonomi akibat dasar bumi hangus yang dilakukan oleh British sebelum meninggalkan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak akibat inflasi lagi banyak berbanding dengan barang, kerana duit pisang telah dicetak secara berlebihan. Jepun telah kehilangan sumber ekonomi akibat dasar bumi hangus yang dilakukan oleh British sebelum meninggalkan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dasar bumi hangus di sini bermaksud sebelum British keluar daripada tanah Melayu, beliau telah merosakkan jalan raya, sekolah dan pelbagai lagi jenis kemudahan yang sebelum ini British telah sediakan. Ini mengakibatkan Jepun hilang kebanyakan sumber ekonomi kerana beliau sampai ke tanah Melayu dan melihat begitu banyak kemusnahan yang ditinggalkan oleh British. Kesan ekonomi yang lain adalah kekurangan makanan apabila penduduk hanya makan ubi kayu sahaja, kerana ekonomi tak ada pada masa itu, tak banyak. Seterusnya, kesan sosial. Bahasa Jepun telah menjadi bahasa pengantara. Penduduk tempatan perlu mempelajar bahasa Jepun. Rakyat ketakutan akibat keganasan perisik Jepun. Penyakit menular seperti malaria, taun dan ramai penduduk meninggal. Penduduk menderita akibat dasar buruh paksa yang dijalankan Jepun untuk membina jambatan, untuk membina kereta api. Seterusnya yang keempat, berlakunya diskriminasi. Diskriminasi berlaku, ia bermaksud penganiayaan antara kaum. Orang Melayu dilayan baik, orang Cina dilayan baik. Tetapi orang Melayu dilayan baik, orang India dilayan baik. Tetapi orang Cina dianggap sebagai musuh ekoran perang Cina-Jepun. Di mana perang Cina-Jepun ini telah berlaku yang menyebabkan Jepun tidak suka dengan orang Cina. Orang Cina telah dizalimi. Kekalahan Jepun ini disebabkan oleh British telah menggunakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua, menyebabkan Jepun telah menyerahkan bendera Tanah Melayu yang diadakan di Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu kepada British.
Tentera British lambat memerintah Tanah Melayu menyebabkan bintang 3 iaitu PKM telah menguasai Tanah Melayu. Okey, jadi semasa proses peralihan kuasa itu, tentera British lambat untuk memerintah menyebabkan kesempatan itu digunakan oleh bintang 3 PKM. Bintang 3 PKM ini adalah ideologi yang dibawa kerana tidak suka dengan pemerintahan Jepun. Kebanyakannya dianggotai oleh China. Ledakan bom atom di Nagasaki membawa kepada kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Sebab itulah Jepun kalah kerana British telah bom Hiroshima dan Nagasaki. Oleh itu, Perdana Menteri Jepun yang bernama General Itagi, bukan Perdana Menteri, tetapi Panglima Peperangan Jepun telah menyerahkan senjata sebagai simbolik menyerah kalah. General Itagi telah menyerah senjata sebagai simbolik menyerah kalah kepada British. Gangguan bintang 3. Bintang 3 menjalankan undang-undangnya sendiri menggunakan sebuah mahkamah yang dikendalikan oleh komunis. Bintang 3 menjatuhkan hukuman mati terhadap sesiapa yang bekerjasama dengan orang Jepun, terutama orang Melayu. Gangguan bintang 3 dalam urusan keagamaan di surau dan masjid menyebabkan orang Melayu membentuk gerakan Fisabilillah, iaitu berjihad di jalan Allah. Gangguan bintang 3 ini berakhir apabila Datuk Onn Jaafar telah mengadakan rundingan untuk memujuk Kiai Salim membebaskan orang Cina yang ditahan di Balik Raja. Manakala bintang 3 pula menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat, di mana Datuk Onn Jaafar telah mengadakan konfrontasi, iaitu mengadakan rundingan dengan PKM. Akhirnya PKM telah menamakan penguasaannya di Balai Polis Batu Pahat. Tamat untuk penjajahan. Kita sambung lagi pada akan